Okay, alright. Okay. Alright. Hai guys, sudah lama kita tak ketemu. Apa kabar semua? Selamat datang ke channel Byros TV, sebuah rancangan yang memaparkan analisa live di kaca skrin anda. So, saya agak kekok sikit guys, dah lama saya tak buat sebab agak busy sikit dalam bulan puasa ni. So, how was your day guys? Apa khabar semuanya? Izinkan saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Faris atau dikenali sebagai Faris. Saya adalah seorang penganalisa pasaran kewangan, tidak kira currency, kripto dan juga stock market. Ingin saya tekankan di sini, saya bukanlah sifu. Saya juga bukan mentor. Saya juga tidak menganjurkan mana-mana seminar dan saya tidak menjalankan aktiviti pemasaran untuk tarik orang join saya. Okay guys, tujuan saya muncul di media sosial ini adalah untuk memberi kesedaran kepada ramai orang tentang pentingnya ilmu dan saya cuba capai orang secara organik guys. So saya tak mengeluarkan sedikit ads pun, saya tidak menjalankan sedikit ads pun untuk capai ramai orang sebab senang cerita saya tak ada duit lah, senang cerita. So dunia trading ni bukan sekadar kaya je guys, kaya duit harta, bukan pasal tu lah. Okay, bagi saya lah. Bagi orang lain, kalau orang lain nampak itu sebagai satu titik apa, batu loncatan untuk dia jadi kaya, sebenarnya itu silap lah. Okay, so itulah yang selalu saya nampak dekat dalam apa, dalam Facebook. Dalam Facebook selalu iklan-iklan tu dia orang cakap pasal dia orang gambar dengan apa, kereta-kereta mewah lah kan. So bagi saya itu itu cara diorang lah untuk tarik orang kan. So dunia realiti dalam dunia trading ni bagi saya tak adalah seperti itu. So jika mereka ini betul-betul power, memang betul-betul power, tak perlu pun nak buat iklan macam tu. Possibility itu adalah IB lah, introducer broker. So diorang jual broker. Okay, so kalau dia orang betul-betul power dalam bidang trading ni, dia orang takkan buat macam tu. Okay, tujuan saya muncul ni pun saya nak beri kesedaran lah supaya bukan semua orang, jangan semua orang terlibat lah dengan benda-benda macam tu. Okay, so make sure korang ada ilmu yang cukup. Okay, so how was your day guys? Kepada anda yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Apa khabar guys? Sudah lama kita tak bertemu, hampir 1 minggu saya rasa. Saya agak lost momentum sikit bulan puasa ni, agak busy sikit. So how was your day guys? Apa apa cerita di bulan puasa? Apa buat tu? Tidur ke? Tidur ke? So guys, hari ni kita nak bincang sikit lah tentang apakah yang terjadi dalam pasaran USD. So kita nak merungkai beberapa isu lah dengan kita nak baca berita sikit. So kenapa USD tiba-tiba kuat last week kan. Last week saya tak ada update apa-apa tentang pasaran. So saya adalah ada dua position saya masuk, iaitu dekat gold dan juga GU. Alhamdulillah, memang cantik lah dia follow. So hari ni saya nak cerita sikit lah kenapa analisa tu terjadi dari segi fundamental dan juga technical. Okay, so tanpa membuang masa lagi, let's go. Kita start dengan dollar index dulu. Kita nak tengok chart dollar index dulu. Okay, let's go. Okay guys, so seperti yang saya cakap tadi, dollar index memang membuat kenaikan yang baru. So apakah reason kenapa dollar index naik straight macam ni? Okay, so kalau kita tengok dekat daily, nampak nampak setiap hari daily ni menunjukkan satu candle satu lah. Okay, setiap hari dia dia naik berapa hari ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dalam masa 7 hari
Okay, dia keep on naik. So apakah reason-reason yang kita boleh tengok dekat melalui pasaran, kita kita gunakan technical fundamental lah. uh, Technical fundamental, kita gunakan fundamental lah. Okay, so jom kita baca sikit. Okay, mana tadi, saya pun dah lupa. Okay, ni lah. Apakah yang berlaku? Indeks US dollar meroket melebihi pasar paras dagangan 100. So ini adalah 8 April. Hari ni berapa hari bulan? Hari ni 10. So ini adalah last pada hari Jumaat hari tu. So kita boleh lihat dekat sini US dollar mendapat keuntungan berbanding sekumpulan 6 mata wang utama sepanjang bulan lalu, terutama berbanding euro. Hal ini kerana didorong oleh kebimbangan pelabur terhadap kos ekonomi peperangan di Ukraine dan pilihan raya presiden yang berpotensi menjejas perkembangan di Perancis. Okay, so ini adalah reason-reason lah kenapa US dollar meningkat melebihi paras yang terbaru. Okay, so apa tadi saya ada baca satu tadi. Sekejap Dia ada cerita pasal kenaikan kadar faedah ke apa, melebihi 50 mata tadi. Saya ada baca ni, lepas tu dah hilang. Begitulah. Okay, sekejap, tengok balik. Kita patah balik di sini. Ni kot. Ni kot. Kita baca ni. Ni, okey. Korang tengok ni, baca ni Minit mesyuarat yang diterbitkan menunjukkan kebanyakan para penggubal dasar bersedia untuk kenaikan kadar faedah sebanyak 50 mata asas pada pertemuan polisi yang akan datang. Okey. So ni berapa bulan? 7 April. So apakah yang kita boleh belajar dari sini? Reason kenapa USD menguat. So bila USD menguat, kita boleh nampak pasaran Euro, USD dan juga GU akan drop banyak Okay, minggu lepas memang drop banyak. So lepas tu pasaran komoditi pula memang dia lambat sikit ada naik. Dia hari Khamis tu dia kena pada position. Hari Khamis tu dia kena pada position saya lah. So hari Jumaat malam nak dekat tutup-tutup market tu baru dia strike up lah. Lambat sikit. Tapi EU dengan GU gerak dulu. Okay, so jom kita tengok. Kita start dengan EU. Okay, so kita kat time frame daily. Alamak. Okay, so apa yang kita boleh lihat dekat sini, dia membuat low yang baru, guys. So kita boleh lihat kat sini, ini adalah low yang sebelumnya. Okay, so dia melebihi paras rendah yang lalu. So dia buat break, dia dah break the low. So berkemungkinan pada minggu depan dia akan teruskan penurunan. So inilah sebab dia. Okay, so kita bukan main tikam-tikam, kita baca, kita faham dan kita entry menggunakan technical. Di situlah technical kita berguna. Sebab yang saya faham dalam trading ni, bagi saya lah, okay, kita kena selari lah, selari dengan technical dan juga fundamental. Bagi saya lah. Ada orang boleh buat dengan technical saja, tapi saya dah cuba, guys. Memang susah juga. Agak susah lah nak konsisten. Tapi saya boleh nampak trade saya mula konsisten bila saya faham fundamental. Dan saya punya ketenangan tu agak
tenang lah, memang lagi tenang lah daripada saya gunakan technical saja, sebab saya faham behind the scene apakah yang berlaku tentang pasaran tu kan. Okay, so kita teruskan dengan GU. Okay, GU saya ada masuk. Tengok Okay, GU saya masuk dekat sini. Reason saya masuk dekat sini, kita lukis sikit bagi explain kat korang. Okay, reason saya masuk dekat area sini, situ adalah support become resistance. Okay, boleh kot, nampak kot, InsyaAllah. Okay, so kita boleh lihat kat situ ada satu, dia buat low baru, iaitu dia panggil apa, lower low lah. So ini yang lepas punya. So pada hari tak silap saya, pada hari Rabu tak silap saya, malam, Rabu malam, price ada dekat kawasan sini. So saya meneruskan, saya faham dengan fundamental tu. So saya terus buat keputusan untuk masuk dekat area sini, dan saya tengok technical semua cun. So tanpa cerita banyak, dan saya terus masuk lah. Okay, so saya ambil kat kawasan sini. TP saya 83 pips, dan sebenarnya dia pergi berapa banyak pips guys. Ini dalam masa seminggu pergerakan ni daripada hari Rabu sampai hari Jumaat. Kita tengok lebih kurang 150 pips lah something. Okay, so dalam masa 3 hari lah. GU ni okay lah, short jugalah GU. Okay, not bad lah, boleh layan lah. GU ni best juga lah bagi saya. Kalau faham fundamental dia, memang best lah. So saya kena baca selalu lah tentang USD ni. Okay, so pada setiap minggu insyaAllah saya akan huraikan tentang pergerakan USD saja. USD seperti gold, Euro USD dan GU, InsyaAllah. Okay, yang lain tu, yang kalau saya nak tengok curi-curi tu, mungkin saya akan tengok kepada JJ lah. Okay, so kita teruskan dengan pair yang last kali sebelum kita tutup live ni. Kita nak rungkaikan pergerakan gold. Okay, let's go. Gold ni cantik guys, serius saya cakap. Saya mula-mula ingat masa news tu keluar. Tengok kat H1 Okay, masa news tu keluar, price masa tu ada kat kawasan sini, dan dia terus strike ke atas. Saya ingat saya dah terlambat, tapi pada malam tu dia jatuh balik. Saya macam kenapa pula? Sepatutnya bukan ke Fed naikkan kadar faedah dan membuatkan pelabur lari kepada aset safe haven. Saya macam tertanya lah malam tu. Tapi bila saya baca balik, saya macam ni betul ni kan, memang betul, yakin. So dia agak lama dia main perasaan juga masa tu. Lagi masa tu saya macam, saya pun saya agak tekan sikit lah. Maksud saya tekan tu, saya punya lot tu agak besar sikit lah dekat goal ni. So gelisah tu ada lah kan. Biasa lah kita noob kan, kita trader bilis kan, memang ada lah perasaan tu. So saya kuatkan semangat juga. Saya tunggu. Hari apa Hari Jumaat tu. Hari Jumaat tu dia naik. Hari Khamis tu dia naik turun lah kat sini. Dia kena 3 kali kat kat kawasan sini. Saya nak bagi besar sikit. Okay, so dia 3 kali kat Saya risau kat dia kena SL kat bawah ni. Tapi dia dah pergi berapa puluh pips ke bawah. Tengok,
dekat 30 pips. Tentu floating dekat 30 pips juga goal kan. Macam tu lah. So kita tunggu dia pergi juga akhirnya hari Jumaat tu. So passion is the key lah. Apa yang saya belajar pada hari itu, memang kena sabar. Dia tak datang cepat. Dia memang kena sabar. Tapi pergerakan yang saya buat ni memang bukan saya buat lah. Pergerakan yang fundamental, uh, asas fundamental yang saya faham ni, dia memang kena ambil masa lah. So biasanya orang yang trade intraday lah macam saya memang perlukan lah fundamental ni. So memang sangat-sangat membantu. So hari Jumaat tu dia memang sampai ke pagi tu dia memang naik je. Alhamdulillah. Saya pun terkejut juga tengok. Sebab saya sebenarnya baru-baru lagi guys dalam bidang fundamental ni. Dulu saya technical. Tapi technical kadang-kadang tak berapa cun lah kan. Tapi alhamdulillah lah bila saya dapat belajar tentang fundamental ni, saya seronok lah. So saya agak excited juga lah sebenarnya. So jadi guys, so kalau korang ada benda-benda yang korang nak tanya saya pasal fundamental, InsyaAllah kita boleh bincang sama-sama. Sebenarnya saya tak tahu apa-apa. Saya just baca berita je dekat intraday. Saya baca, saya update tentang intraday, news-news semua. Lepas tu saya bila nak entry, saya masuk dengan technical. Saya gunakan technical apa yang saya belajar. Alhamdulillah, dia tak ada loss langsung. Ada loss, tapi loss tu kita dapat kurangkan. Itu yang best tu. Itu yang membuatkan saya excited lah untuk tunggu hari Isnin apa semua kan. So itu saja. Harap korang boleh faham apa yang saya cuba cerita. And apakah di sebalik cerita USD menguat. So apa pair-pair yang terbabit dengan pergerakan, jika pelabur lari ke aset safe haven, contoh macam pasaran risk off. So ke manakah pelabur-pelabur ni pergi? Boleh jerung-jerung ni pergi. Kita tak main teka-teka guys. Kita memang tak main teka-teka. So dari sinilah saya faham yang orang yang mengatakan trade forex ini haram. Dari sinilah saya faham yang mereka sebenarnya tak faham apa-apa pun tentang trade ni. So bila saya kaji, saya faham, saya baca, banyak benda lah saya belajar sepanjang saya tak live ni. Sebenarnya sambil-sambil tu saya tambah ilmu saya. Banyakkan orang tak faham lah, yang mungkin orang tu, banyak kali saya cakap lah, diorang ni sebenarnya diorang nak promote diorang punya produk lah. That's why diorang cakap, diorang nakkan attention. Dan seperti yang saya cakap sebelum ni. Tapi malas lah saya nak cerita pasal benda tu. It's okay. So kepada anda, terima kasih kepada anda yang menonton. Itu saja kot hari ni. So selamat berpuasa dan jangan tinggal puasa guys. So kita tak tahu bila puasa ni kita akan jumpa lagi. So terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum, nama saya Faris. Bye bye.